Dan barang siapa yang fana daripada dirinya, maka jadilah baqa di dengan Allah Ta'ala. Maka pada tiap-tiap ketika sebut olehmu akan Allah, dan pada tiap-tiap masa musyahadah olehmu akan nur Allah Ta'ala, serta engkau sucikan daripada barang yang tiada patut dengan kebesaran Allah Ta'ala, dan fana olehmu daripada wujud engkau yang wahmi dengan wujud Allah Ta'ala yang hakiki, supaya berhubung engkau dengan khawasul awliya illahi ta'ala, dan mampu engkau dengan minuman arak wahdatullah, dan nafaslah engkau daripada kaiduz zaman dan makan Allah, dengan khairan yang mangkut yang makbul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersamaan pada engkau azal dan abad di dalam wahdatillah, dan engkau kata ia yang awal dan ia yang akhir, dan ialah yang zahir dan ia yang batin, dan ialah atas tiap-tiap suatu terlebih kuasa. Maka kita sekalian bagi Allah Ta'ala dengan Allah, di dalam Allah, dan serta Allah Ta'ala, dan kepada Allah. Dan barang siapa yang fana daripada dirinya setelah dia riyadha wal mujahadah, dan ada makbul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, riyadha dan mujahadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Tuhan limpahkan kurniaan atas dia dengan nur makrifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memadamkan akan pandangan diri dia. Dengan nur makrifat faid yang dilimpahkan oleh Ta'ala tadi, dia akan memadamkan akan pandangan dia. Tanpa limpahan nur daripada Tuhan, dia tak akan terpadam. Dia masih nampak lagi bayangan diri dia yang wahmi. Dan nur itu penting. Al-anwar mata yang qulubi wal asrar. Nur itu adalah mata yang qulub, perjalanan dipanggil mata yang kendaraan bagi segala hati dan bagi sir. Bila dilimpahkan nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menutup akan pandangan yang lain. Dia panggil nurullah. Ya. Maka barang siapa panak daripada dirinya, kepesaran keperasaan kepada diri dia telah ditutup oleh Allah SWT. Yang ada tarikan daripada Tuhan. Sebab kita minta Allah ya, telah menarik akan orang yang dia hendaki. Bila fana saja, nyata saja dalam pandangan batin rohani dia telah bersih dan pancaran nur makrifat daripada Ta'ala, maka tenggelamlah pandangan yang lain. Ya, bila tenggelam tak lama dibakar, dia tak lama fanaan dan ya, sekejap. Dia fana, kemudian dia akan terus pergi kepada baqa billah, kekal dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu apa? Urusan Allah Ta'ala, Tuhan yang handle benda. Kita riyadha wal mujahid, kadri ma ta'anna tanalumah tatamanna. Kadar mana-mana kamu berusaha, insya-Allah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasanya bawa ke arah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang memimpin jalan ke makrifat ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat. Ya, selawat banyak kepada baginda Islam, zikir jangan putus, selawat jangan putus. Ya, dan mohon pertolongan Allah Ta'ala supaya Ta'ala padamkan pandangan makhluk daripada batin hati. Ya, gaibkan. Iza kharajta angkan fukat wasalta ila Allah. Bila kau keluar dari diri kau, barulah kau akan bertemu dengan makrifat Allah Ta'ala dengan sebenar-benar. Selagi nampak diri kita tak boleh, itu hijab paling besar. Dan pada tiap-tiap masa musyahadah olehmu akan nur Allah Ta'ala. Ya, pancaran nur daripada Ta'ala itu musyahadakan supaya menutup akan pandangan akhwan. Tiga itulah bahawa dia hati dia mulat terus kepada Ta'ala. Ya, musyahadah, syuhud dengan mata hati kita ni, muraqabah dan musyahadah akan hadrat Allah Ta'ala, syuhud akan Allah Ta'ala. Pasanglah pakai wukuf kalbi, boleh tak? Ya, main sama-sama, pasang semua tu habis melenyapkan pandangan daripada lataib 7 terus kepada memandang terus hadrat zat yang wajib wujud, yang laisa kamitslihi syai'. Terus dia pandang tepat di situ. Tiga tu bila mudawamah dia ditamkin, situ dapat kelazatan dia dekat-dekat itu. Muraqabah wukuf qalbi kan, naik muraqabah musyahadah. Itu semua masuk line-line dia tu. Pada tiap-tiap masa musyahadahkan olehmu
akan apa? Syuhud akan nurillah, serta engkau sucikan daripada barang yang tiada patut dengan kebesarannya. Ya, itu dia panggil nurun bila laun. Ya, dan hikam kata nurun bila launin, nur yang tidak ada warna. Ya, itu dia tak jadi dibuka tu. Itu nak buka nur ketuhanan lagi. Bukan itu Tuhan. Ya, itu bukan Tuhan. Nur ketuhanan lagi. Ya, itu yang dibukakan, dia itu akan dengan sebab dia terpadam ingatan yang lain, tertutup ingatan yang lain. Ketika itu baru dia fokus betul ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa iltifat, dia tak ada berpaling. Dia tepat situ punya keseronokan pembukaan. Setelah kau sucikan dari barang yang tiada patut, ya, Allah Ta'ala daripada tiada patut dengan kebesaran ini tadi, dengan segala yang lain, padam terus. Kemudian fana olehmu daripada wujud engkau, lenyap engkau daripada merasakan wujud engkau yang wahmi. Wujud kita ni semua apa? Waham. Waham tak ada hakikat. Ya, tidak ada hakikat wujud yang sebenar. Wujud hakikat sebenar apa? Wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Itu wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki, wujudan yang tidak didahului oleh ketiadaan. Cabut dia Allah Ta'ala, mana ada yang lain. Dan dia tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Itu makna dia sedia, dan makna dia baqi, makna sifat dengan baqa, kekal selama-lamanya. Itu wujud yang hakiki. Itulah wujud ketuhanan yang sebenarnya. Ya, ada pun wujud lain semua dipanggil waham, majaz, sandaran, bayangan. Dan difanakan olehmu dengan wujud daripada wujud engkau yang wahmi, yang waham ni. Ya, waham ni benda yang tidak ada hakikat. Maka ada syai'un misrun wahmi. Tidak ada satu benda yang menarik kamu, cepat ia dah waham, kuat lagi. Perasan, keperasanan, seolah-olah makhluk ni boleh memberi mudarat, seolah-olah makhluk ni memberi manfaat. Itu semua waham. Memberi manfaat ialah Allah Ta'ala, memberi mudarat ialah Allah Ta'ala, tak ada lain, dia yang tunggal. Kalau ada lain, syirik panggil. Syirik apa makna? Menduakan. Ya, kita nak tauhid. Tauhid apa makna? Tunggal, dia je. Ya, an-nafi' min Allah, al-mudar pun min Allah. Benda itu nak dilatih, ya, supaya terpandang terang di dalam batin hati dia, hasil daripada berkat dia riyadhah, Allah Ta'ala buang. Siapa yang membuangkan? Allah Ta'ala. Siapa yang menyucikan? Dia, semua dia je. Ya. Dan fanakan olehmu daripada wujud engkau yang wahmi. Dengan apa fanakan, lenyapkan dengan apa? Dengan wujud Allah Ta'ala yang hakiki. Maknanya bila tepat dia menghadap batin rohani dia kepada wujud yang hakiki, jawab dia apa? Tenggelam, hilanglah wujud yang wahmi. Maknanya kalau wujud waham tu ada lagi, dia belum pandang tepat. Pandangan syuhud dia tak tepat lagi tu. Sengit lagi tu. Kiblat dia sengit. Bila kiblat sengit, aku sembahyang pun tak sah sembahyang. Ya, betul nak masuk dalam alam makrifat, kalau sengit dia tak sah tu. Ya, dia kena hapuskan pandangan. Hapuskan pandangan. Makhluk hanya nampak dia. Ya. Bukan dia mengaku dia Tuhan, itu kapi. Ini tuan-tuan, dia pula Tuhan. Banyak kacau tu. Orang suruh buang pandangan dia. Ada satu video kita tengok dalam YouTube. Akhirnya tak ada Muhammad, tak ada Allah. Tak ada Tuhan kan? Dia kapi, tak ada Tuhan. Hilang Muhammad, hilang Allah, yang ada aku. Itu punya kacau. Atau apa-apa dia mau mengarut. Orang nak buang aku, dia buang Allah, tinggal aku. Orang dia kacau. Besar kapi, tertongging kapi. Ya, memang tadi kata kau pancung ni lebih afdal daripada segi buku kapi ni. Menyesatkan orang. Orang jalan perjalanan ni nak memadamkan wujud kita, nak menimbul terangkan lagi kepandangan wujud Allah. Ini pula Allah pula tak ada, dia pula ada. Ya, kacau. Macam-macam ajaran ni. Sebab ni kalau tanya mana amalan ni, tak ada, dia tak ada sanad. Kalau ilmu macam ni tanya sanad, memang confirm tak ada sanad ni. Ya. Sebab Rasulullah kau ngajar macam tu. Dia sesat dia pakai. Ni mutasawwifah yang meniru-niru jalan tasawuf. Dia nak tiru. Benda ni kan boleh tiru, dan benda ni kena talaki. Ya, kena ambil sanad, jalan riyadhah, mujahadah. Ya, bantuan Allah Ta'ala sampai boleh terbuka. Bukan boleh tiru-tiru. Dia nak tiru-tiru, mula dia mengaban.
Kat Muar ada seorang seekor. Dia kata tak ada yang melainkan dia je. Itulah hakikat dia, semua hakikat tak ada melainkan dia je. Sekarang yang ada je apa ni? Ada ni. Di situ lah dia pergi. Tadi dia dah nafikan, dia dah nafikan wujud yang depan kita ni. Tak ada, semua hakikat tak ada. Betul tak? Hakikat tak ada. Sebab bila kita bandingkan wujud yang hakiki dengan wujud majaz, hilang wujud majaz. Wujud kita ni majaz. Wujud makhluk semua majaz. Tiba-tiba dia dah nafi tak ada, dia kata wujud Tuhan sebenar. Itu betul. Kemudian dia pusing balik. Yang ada depan dia apa? Dia lah. Dia kata, banyak kacau betul. Yang ada depan ni dia lah. Apa lagi mengaku je. Kita lah Tuhan ni. Wah, kacau ni. Orang kata bersepah lah Tuhan kat pasar kat mana nampak ni. Mana kata wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Ini bahaya tadi. Macam-macam hal ni. Bila Nabi kamu tadi mengaku balik. Dia kena buang pandangan tu. Bila terbuang je pandangan makhluk, baru terselah wujud yang hakiki mana ni. Memandang kepada makhluk, memandang kepada diri dia apa? Zulmah, gelap. Dia kena suluh dengan nur muraqabah, nur musyahadah, memandang ke hadrat Tuhan, baru dia terang. Akhirnya tertutuplah pandangan makhluk, yang ada dia saja, tunggal. Terpanggil wahdatul wujud. Wahdatul wujud, ketunggalan dalam kewujudan. Wujud mana? Wujud yang hakiki. Wujud majaznya bersepah. Kita nampak dengan mata ni bersepah. Al-basar la yarah ilal khalaiq. Mata luar tak tengok melainkan makhluk. Tapi wal basira la tara ilal haq. Dia tidak syuhud mandang mana syuhud melainkan al-haq. Dan fanakan olehmu daripada wujud engkau yang wahmi. Kau tu disuruh tembak dengan zikir bila dah Allah, 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 Allah. Tengok lama ni masuk kan. Nur, zikir tu nur. Bila kita tembak Allah, Allah, zikir dia terang, rohani, terang. Lagi senang dia memandang. Lagi senang dia hadirkan hati, lagi senang dia berhadap dengan Allah Ta'ala. Tembak cepat. Biasa, berkat nama Allah tu kita gunakan. Main Ismul Izzat, wajibul wujud. Nama bagi zat yang wajibul wujud. Istihdar kamu tembak, minta pertolongan dia supaya buka hijab. Itu je. Dan fanakan olehmu daripada wujud engkau yang wahmi, yang waham. Waham ni panggil apa? Sangkaan yang tidak ada hakikat. Dulu banyak tunggu saya cerita tu kan. Rumah dulu kan, di rumah biasa rumah tinggi, bawah dia piara lembu, Kelantan macam tu kan. Tandas semua kat bawah. Biasa malam perut dia tak tahan nak buang air kan. Dia nak turun tu tak jadi. Turun tak jadi, sakit perut dia hilang. Tak jadi buang air, sebab dia kata ada suara gimau gitu. Dia dengar nak turun tangga suara gimau gitu. Bongkau dia naik atas. Besok pagi tengah hari dengar suara ni, gimau pula tengah hari ni. Sama suara malam tadi. Dia jengar-jengar rupanya tekanan angin yang kuat. Angin tekan kuat kena kat lubang kat bawah rumah dia, satu lubang. Jadi bunyi dia. Dia bunyi bunyi ni kata bunyi gimau. Apa dia panggil tu? Sangkaan. Tak ada hakikat, mana ada gimau. Tu sangka dia panggil. Tu waham. Sangka-sangka soalan makhluk ni lah boleh menentu. Soalan makhluk ni lah boleh memberi. Soalan itu semua sangka. Hakikat tu kepunyaan Allah, bukan makhluk ni. Itu nak dibuang benda tu. Tu yang menghijab diri kita. Bila kita sangka makhluk boleh memberi manfaat mudarat, hati kita dah tersangkut dengan dia. Wah hebat dia, wah handal dia, dah habis dah. Dia tak nampak kebesaran Tuhan. Ditipu oleh pandangan waham. Itu semua nak ditembak dengan apa? Gelap waham, tembak dia dengan pancaran nur zikir London. Boleh terang, makin terang. Itu boleh suluk kita hasak dia betul-betul supaya terangkat hijab. Dengan wujud yang hakiki, pandang ke dia dengan wujud yang hakiki, supaya apa? Berhubung engkau selain engkau dengan hawasul awliya, daripada kalangan pilihan para waliullah, kekasih Allah Ta'ala. Mana pakaian dia sentiasa dia dengan Tuhan dia, para awliya. Dan mabuk engkau dengan minuman arak wahdatil wujud. Kalam juga berat ni. Jadi maknanya orang yang duduk dalam wahdatul wujud, mana yang memandang ketunggalan wujud adalah Allah Ta'ala. Wujud mana tu kena jaga tu. Wujud atas jalan istiqlal. Mana wujud atas jalan terasing, tunggal.
Yang lain semua muqayyad. Jadi kemabukan di kesedapan itu, lazat itu, tuan main muraqabah lah, musyahadah, muraqabah, wukuf. Wukuf mana kan waqafa, yaqifu wukufan. Apa mana wukuf? Berhenti. Berhenti mana? Berhenti merasakan pandangan makhluk. Kita stop pandangan makhluk, rasa dengan diri. Tujuh lataif terus kita hadapkan hadrat dia. Hadrat mana? Yang laisa kamisli syai'. Fokus betul-betul. Hilang yang lain. Hukum ni kalau main itu hukum kalbi. Kuat hukum kalbi. Abang Musyid kata kalau kau pakai hukum kalbi, kau tenung tembus. Kau tenung orang tembus. Nur pandangan dia, dia tajam. Pandang pada dia, hilang yang lain. Kita hentikan akan kalbi kita daripada berhadap kepada makhluk. Menggunakan apa? Stesen zikir 7 lataif. 7 lataif stesen dan kalbi, roh habis semua serentak, menghadap ke diri. Bau sedap, hilang yang lain. Itulah makanan roh. Selalu makan, jadi kenyang. Allah. Supaya berhubung engkau selain kau dengan hawasul auliya ila ta'ala, dan mabuklah engkau dengan minum arak wahdatil wujud, dan lepaslah engkau daripada kait zaman wal makan. Barulah kita tak lepas daripada kait zaman dan makan, terikat dengan masa, dengan tempat yang terikat. Orang macam ni, masa bagi dia sekejap macam ni. Tempat yang dia potong, dia panggil ahlil khutwah. Bumi dilangkah sekejap ni. Dan khairan yang makbul pada Allah Ta'ala. Semua itu mencengangkan akan adat kebiasaan akan berlaku. Benda yang dekat jauh jadi dekat. Kebersamaan pada engkau azal dan abad. Azal yang sedia kala dan abad yang selama-lamanya. Dalam apa tu? Dalam wahdatul wujud. Wahdatillah, dalam memandang ketunggalan Tuhan. Dia masuk lain tu buka dia, Tuhan bukakan pintu di hadrat Allah Ta'ala masuk. Ketika itu apa? Hilang pandangan lain. Dan engkau kata ialah yang awal dan ia yang akhir. Apa makna dia? Dia yang awal, inilah wujud hakiki. Dia yang awal, makna apa? Wujudan dia tidak didahului. Ibaratun an-nafil adami sabiq lil wujud. Ibarat nafinya apa? Yang mendahului ke Adam, yang nafinya Adam yang mendahului bagi kewujudan. Itu makna kata azal. Abad makna ibaratun an-nafil adamin lahik. Ibarat daripada nafinya ketiadaan yang akan menghubungi. Jadi ketiadaan di awal ternafi, ketiadaan di akhir daripada ternafi, maka dialah tunggal yang sebenar-benarnya, wujud yang sebenar-benar. Dia saja. Kita ni awal ada, akhir tak ada, akhir pun habis. Ada awal, ada akhir. Pasal-pasal nak mengaku Tuhan apa, dia gila begini. Barulah terang. Dia yang sebenar-benar awal dan dia sebenar akhir. Dan dia juga yang zahir, dia juga yang batin. Zahir pada pandangan semua ni Tuhan tajalikan zahir. Batin pula tertutup dalam. Semua dia. Dan ialah atas tiap-tiap satu terlebih kuasa. Di atas satu semua daripada dia. Maka kita sekalian bagi Allah. Kita semua ni adalah milik adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa ta'ala kita akan kembali dari dia, dengan dia, kepada dia. Selesai. Bagi dia, bagi Allah Ta'ala, dengan Allah. Ini syarat makan bapak. Dengan Allah. Dia memandang semua benda tu terikat. Keterikatan khalaik billah. Irtibatul khalaik billah. Irtibat mana tertambat. Segala khalaik makhluk billah, dengan Allah. Benda tu apa tu? Disyuhudkan, bukan diiktikad. Iktikad dah ada dah, akidah dah siap ada kat kita. Lepas tu kita mukmin, kalau tak ada akidah tu kafir apa tu. Benda tu dah ada. Sekarang dia nak timbulkan apa? Nak memandang. Dia Tuhan buka tu saja, terang. Cermin hati dia memandang, irtibat, ketertambatan makhluk dengan Tuhan tu. Itu satu pemandangan yang sangat lazat. Dah tak ada kacau dah dia dengan Tuhan ni.
lenyap, dia pun tak ada dah. Dia perasan semua minallah. Ya. Dia pandang makhluk, tapi dia nampak Tuhan. Pandang makhluk dengan mata luar, nampak dengan mata dalam. Macam mana Rasulullah SAW pandang Jibril dalam rupa Dihyah. Jibril tu orang buat wahyu, dia akan menyerupai Dihyatul Kalbi, seorang sahabat Nabi yang tampan. Nama dia Ad-Dihyah, Dihyah Al-Kalbi. Jadi bila Jibril menyerupai Dihyah depan Rasulullah SAW, siapa sebenar dia? Siapa sebenar dia? Dia ada Jibril, rupa Dihyah. Ya? Kalau orang tak kenal, dia kata Dihyah. Sebenarnya itu bukan Dihyah, itu adalah Jibril. Dia menyerupa saja atas rupa Dihyah. Rupa Dihyah, hakikat Jibril. Ya, macam tu kita tengok alam ni, rupa je alam. Pada hakikat dia adalah dalam genggaman kuasa itu maksud. Jangan kata dia Allah pula. Ya. Tengok aja, maksud dia nak tengok kita tu nampak benda hakikat. Kita tengok zahir rupa Dihyah, tapi hakikat adalah Jibril. Kita tengok zahir nampak pada hakikat makhluk buat ini, pada hakikat adalah Allah Ta'ala menyusun benda tu. Dia semua. Itu boleh panggil tauhid. Tauhid fi syuhud. Ya, bukan tauhid fi i'tikad. Tauhid i'tikad ilmu usuludin. Ini tauhid fi syuhud. Ini ilmu ma'rifat punya pandangan. Zikir tembak je lah, Allah, Allah. Dalam hati kita minta, ya Allah, bukakanlah, ya Allah, bukakanlah. Hamba dah lemas lah, ya Allah. Dah lemas lah kita ni, tak lemas ke? Dia benamkan dalam memandang makhluk. Tenggelam dalam makhluk tu, tenggelam dalam laut pun tenggelam, lemas. Asyik pandang dia tak habis-habis. Ya, dapat mendongak sikit, hidung terangkat, lega rasa. Orang lemas, kan? Bila angkat kepala lepas tu benam tu, orang benam dia angkat, dapat sedut udara lega. Itulah udara makrifat bila disedut oleh para awliya. Lega rasa. Lepas dia terbenam dalam makhluk, kan? Allah. Kita minta kita dapat apa? Rasa ekon makrifat. Dia kalau aku tu buat misal 2 bilik gelas krim tu kan. Seorang duduk sini, seorang duduk sana. Yang duduk satu bilik tu tengok tenang, nyaman, dia duduk selesa. Yang duduk seorang bilik lagi tu kejap-kejap bangun, kejap pergi pak. Berapa ekon dia mampu? Ekon bilik dia mampu. Dia duduk tak kena pergi, nak keluar tak boleh, duduk dah kena kunci. Kejap menginyak, kejap begini, kejap dia bangun. Yang seorang tu bagus, rehat, sedap. Apa? Ekon ada bilik tu. Begitulah antara arif dengan jahil. Arif billah dia ada ekon makrifat dalam hati dia. Dia tenang, sedap. Yang tak ada ekon dia menggelisah, pusing. Hidup dalam kepanasan khalqiyah. Memandang makhluk tu panas sebenarnya. Tak habis-habis pandang makhluk, pening kepala. Tak selesai. Menghadap kat dia baru tenang. Ya. Sebab itulah ekon ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkan dengan menghadap, mengingati menghadap Tuhan tu punca Swiss untuk tenang. Lain tak ada. Dari lain tu mengarut. Allah. Dan ialah atas tiap-tiap satu terlebih kuasa. Maka kita sekalian bagi Allah, dengan Allah, di dalam Allah. Ada ke dalam mana? Jangan kata kita dalam Tuhan masuk untuk mana dalam milik Allah Ta'ala. Ya. Dia ada tu kan, qablah, indah, fihi, ba'dah. Dan hikam 4. Ya. Man lam yashur indahu au qablahu au ba'dahu, sebelum, sedang, dalam, selepas. Tak nampak juga Tuhan habis. Faman ra'al kaun, siapa lihat dengan mata luar kepada segala makhluk keliling, walam yashhadhu, padahal batin dia tidak syuhud akan Allah, qablah, sebelum, kemudian au indah atau di sisi, tak ada juga pi, ketiga, tak ada juga ba'dah, kemudian tak ada juga habis. Ya. Dan tiap-tiap pandangan, jatuh pandangan kita dan pendengaran kita segala makhluk, 4 keadaan ini kena jaga. Jangan tak ada, jangan kosong. Kalau Sayyidina Abu Bakar sebelum ni, ya, tidak aku lihat sebelum makhluk, melainkan aku dah nampak dia dulu. Itu iman kuat. Ya. Ini dah sebelum nampak, tengah nampak pokoknya, lepas nampak pun tenggelam terus. Habis. Lepas tu dibesarkan makhluk pula. Gitu. Terhijablah hati dia dengan
Allah Ta'ala. Jauh. Na'udzubillah. Tidak ada bahaya paling besar bila hati terjauh dari Allah. Ibarat telur hujung tanduk. Terkerucing dia jatuh je. Sebab tu dia kena polon. Zikir dia kena banyak. Habis. Khatimah. Menutup. Okay. Pada menyatakan wahdatul wujud dengan Allah SWT serta membesarkan bagi pekerjaan Allah dan lemah lembut atas sekalian makhluk Allah. Wahdatul wujud makna apa? Ketunggalan dalam kewujudan. Wujud sini wujud apa ni? Wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki dia tunggal, dia saja. Wujud lain ni bayangan, majas. Dia tak pandang. Ulama sufi tak pandang wujud. Wujud yang berkait, wujud yang terikat, apa nama wujud ni tu? Kan? Nak makan je beri, orang bagi. Hidup dia pun orang tentu, mati dia pun orang tentu. Semua orang tentu ada apa tak ada apa, kosong. Macam bayang. Maka wujud yang hakiki tunggal, dia saja. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyatakan wahdatul wujud, mana ketunggalan dalam kewujudan, mana wujud yang sebenar dia saja. Wahdatul wujud dengan Allah Ta'ala. Ada setengah orang ni tak terima wahdatul wujud. Dia panggil wahdatul syuhud. Kalau pusing lebih kurang, syuhud punya pandangan. Adapun hakikat yang wujud sebenar dia. Dan lemah lembut di atas sekalian makhluk Allah Ta'ala. Pada menyatakan wahdatul wujud dengan Allah serta membesarkan bagi pekerjaan Allah. Mana kita memandang membesarkan akan segala pekerjaan urusan Allah SWT. Semua sya'an dalam urusan ni kan. Dan lemah lembut di atas segala makhluk Allah Ta'ala. Dari sudut dia memandang benda itu dari Tuhan dia. Dia tengah angin-angin nak marah, kalau dia perhati balik, siapa yang gerak orang? Yang marah ke orang tu dengan satu perkara, orang tu buat perkara tu, siapa yang gerak? Dia mati sedap dia. Mati angin. Mati angin dia. Hakikat yang gerak kan siapa? Dia perhati hakikat situ balik, baru dia umpan, baru dia perasan balik. Itu minallah. Baru dia slow. Kalau tidak tak boleh. Dia ikut angin dia. Hai saudaraku, sesungguhnya telah aku nyatakan, kata Tuan Pengarang, bagi kamu jalan kasih mahabbah kepada Allah. Apa dia? Iaitulah pakaian segala awliya. Pakaian ruhani dalaman. Bagi segala awliya sentiasa mahabbah dia dengan Tuhan. Pakaian benda yang kita tak pernah buka kan, sentiasa pakai. Tak ada orang pakai separuh hari pakai, separuh hari buka. Itu pakaian benda tetap ini. Bagi segala awliya ilahi ta'ala. Iaitulah mahabbah yang kuat. Awliya yang besar-besar, bukan hal diriku. Dia kata bukan hal diri dia. Dia pun nak kuali besar ni pengarang. Tetapi aku harapkan bahawa Allah Ta'ala jadikan dia bagiku. Allah menja'alna. Allah Ta'ala bagi pada kita bersama. Pandangan wahdatul wujud. Dan bagi kamu. Amin. Dan engkau sampai kepada Allah Ta'ala. Sampai mana usul, dengan mana masuk kamu dalam makamil musyahadah. Dan engkau lihatkan segala perkara serta engkau ketahui hakikatnya dengan Allah. Engkau lihat aibil basirah, dengan mata dalam, bukan bil basar. Segala perkara serta engkau ketahui, mana engkau makrifat, engkau syuhud hakikatnya dengan Allah. Tak ada satu benda boleh terlepas daripada benda tu nak dimain selalu. Sebab tu kena padamkan pandangan lain. Itu disuruh berhentikan pandangan lain. Berhentikan pandangan pada makhluk, itu dia panggil wukuf. Dia main wukuf ni apa wukuf tu wukuf. Tu sebenarnya wukuf. Hakikat wukuf tu menghentikan pandangan pada makhluk, kunci. Terus kat dia. Tujuh Swiss besar tu kita hadap kat dia. Itu panggil wukuf qalbi.
Serta engkau ketahuilah hakikatnya dengan Allah Ta'ala. Dan yang boleh engkau pandang ialah wahdatul wujud. Yang disuruh kita pandang ni ialah dia. Ya, mana yang ketunggalan dalam wujudan sebenar-benar. Faham dia? Mana wujud sebenar tadi itu dua. Wujud yang tidak didahului ketiadaan dan wujud yang tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Itulah sifat wujud ketuhanan sebenarnya. Ya. Taraf wujud ketuhanan tu dia. Ada pun lain betul, semua wujud makhluk nama dia. Ada asal tak ada, lepas tu tak ada balik. Ya. Ada dia pun orang, tak ada dia pun dengan orang lain. Mana dia dikontrol oleh kuasa besar Allah Ta'ala. Itu bukan Tuhan. Apakah wujud macam ni tak payah pandang. Sebagaimana kita tak mengira bayang, macam itulah. Ada orang kira bayang. Orang kira bayang, kata kau ni kira bayang. Maka makhluk ni membayangi kewujudan Tuhan. Maka pandang wujud Tuhan, jangan pandang wujud bayang. Maka jangan engkau terdinding dengan banyak sifat daripada wahdatul zat. Ya, jangan kita terdinding dengan banyak sifat daripada ketunggalan zat Allah Ta'ala. Seperti orang yang jahil, yang terpenjara, lagi terdinding ya, daripada dinding kepada Ta'ala. Kita keluar daripada penjara, sijnul wujud, penjara memandang kewujudan makhluk. Itu dipanggil sijin. Ya, keluar kepada fadha'us syuhud, padang luas, musyahadah memandang ketunggalan dia. Ini tadi. Seperti orang jahil yang terpenjara, lagi terdinding daripada wujud. Sebab tu kalau ulama besar syariat pun batin hati dia terdinding lagi, dia sama juga macam tu, orang awam lagi. Segi makrifat dia awam. Walaupun dia alim ni, segi zahir tu banyak, ilmu dia tinggi. Dan jangan engkau terdinding dengan wahdatul zat. Jangan sekali-kali kita terdinding dalam syuhud akan ketunggalan zat Allah Ta'ala itu. Pada banyak sifat Allah Ta'ala. Tapi segala arif yang karam mereka pada maqamil jam'i. Yang lalai mereka pada makhluk. Tetapi yang engkau pandang wahdah di dalam kasrah. Ya, kita memandang wahdah tunggal Tuhan dalam kasrah, kasratul khalaik. Banyak makhluk. Ya. Dia nak bakar sebenarnya. Dia nak pertama buang yang pertama yang mengarut tu, panjang makhluk hilang Tuhan, tu tak boleh pakai tu. Ya, mana terdinding. Satu lagi, dia nak naik bukan sekadar panak, dia nak terus bakar. Kalau panak ni kan dia terdinding dengan makhluk. Ya, dia pandang terus ke Tuhan. Tapi makhluk dia tak boleh nak urus lagi. Ya, dia bakar dia boleh urus. Sebab ketiga tu dia naik cepat. Supaya pandangan zahir kita bersama dengan yang dalam serentak. Zahir bersama makhluk, rohani dengan Tuhan. Itu makam kamil bukan. Ya, dia boleh urus. Makam para murabi itu dah duduk di situ. Dia duduk dalam makamil bakar. Hati dia bakar dengan Allah, jasad dia boleh urus urusan luar. Kain, bain. Pandangkan wahdah di dalam kasrah. Syuhudul wahdah fil kasrah. Itu dalam Nurul Nafis itu. Syuhudul kasrah, pandang dengan rohani kamu akan wahdatillah. Ya, wujudan keesaan Allah. Dalam mana kamu pandang? Dalam kasrah, dalam pandang kebanyakan makhluk. Bermakna dalam pandangan diri makhluk tak ada kosong. Sentiasa dia pandang semua terdampak dari dia. Ya, pandang dengan ruhani dan bukan akal. Akal memang kita dah pandang dah tahu. Ya, kita guna akal. Ini rasa. Ruhani dia panggil zauk, perasaan, keperasaanan gitu. Dan kasrah di dalam wahdah. Ya, kasrah banyak makhluk ni dia tenggelam dalam wahdatillah. Ya, itu maksud tenggelam, masuk dalam maksud apa? Dia terhapus ketika kita mandang akan ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, itu hasil daripada kita memandang daripada Ta'ala. Timbulnya segala makhluk. Kita pandang macam biji buah durian lah. Kita pandang sebatang pokok, kita nampak sebiji asal dia, benih. Ya. Atau kita makan buah durian, lepas tu kita tenung buah durian ni, kita nampak sebatang pokok. Ya, dia makan buah durian, dah habis dia tengok biji, dia nampak ni besok akan jadi sebatang pokok. Itu dia panggil apa tu? Syuhudul kasrah fil wahdah. Dia pandang sebatang pokok yang banyak atau apa banyak pokok. Batang, dahan, ranting, daun. Dia nampak tu dalam ketika dia memandang apa? Dia melirik kepada sebiji benih. Ataupun dia tengok pada sebatang pokok yang banyak, dia nampak sebiji benih, dia pusing gitu. Yang penting dia punya kaitan dia tak lagi. Bahawa
benda tadi terikat dengan wujud yang sah. Semua terikat dengan ahad. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu tunggal. Tetapinya engkau pandangkan wahdah di dalam kasrah dan kasrah dalam wahdah. Pandang satu dalam banyak, pandang banyak dalam satu. Seperti orang yang kamil yang sampai kepada farqis sani. Dipanggil makam farqus sani. Ya, maknanya farqul sani dia naik makam baka. Maka jangan engkau terdinding dengan makhluk dari Allah dan dengan Allah daripada makhluk. Jangan. Ya, jangan kau terdinding daripada, jangan kau terdinding dengan makhluk daripada Allah. Ini orang awam. Dia terdinding dengan makhluk, dia tak nampak Tuhan lah. Dia tengok makhluk, habis tenggelam. Nampak kuasa makhluk, hebat makhluk. Mana ada hebat makhluk, semua dalam kuasa Tuhan. Satu lagi pula, dengan Allah daripada makhluk. Dia terdinding dengan Allah tadi daripada memandang makhluk. Ni fana. Jadi orang macam ni tak dia nak mengurus betul lagi. Sebab dia tengah karam. Tapi peringkat dia dah tinggi. Ya, dia tampak arif ni. Tapi dia belum tamkin. Dia belum boleh mengurus dua keadaan. Maknanya dia tak asyik dengan Tuhan, hilang tu. Seperti tiada mendinding ombak dengan laut. Macam itulah maknanya. Ya, ombak dengan laut. Dia tak boleh terdinding dulu. Tengok ombak, nampak laut. Tengok laut, nampak ombak. Jangan tengok laut, ombak tak nampak. Tengok laut. Atau tengok ombak, laut tak perasan. Itu lain cerita tu. Dia kalau tamkin betul, dia nampak ombak, laut dia boleh pandang sekali. Dalam masa yang sama, ombak tu laut, laut tu ombak, dia boleh pandang sekali. Ya. Ini kan ombak laut. Ya. Dalam masa dia pandang laut, dia tak terdinding daripada ombak. Dalam masa dia memandang ombak, dia tak terdinding daripada laut. Faham tu? Ini agak dakik sikit. Dan tiada mendinding laut akan ombak. Ya. Mana duduk dalam makam tamkin untuk dia, makam bakar. Maka tinggallah engkau pada sekalian ahwal engkau serta Allah. Baru jadi dia ma'allah. Ya, kun ma'allah baulah tarallaha ma'ak. Kun, usahakan kau supaya kau serta dengan Tuhan, maka Tuhan akan hadiah engkau apa? Tarallaha. Engkau melihat akan Allah Ta'ala, melihat dengan basirah, keperasanan. Ma'ak serta engkau. Di mana saja. Ya. Bukan Tuhan di sebelah. Maknanya kita terikat. Keterikatan kita dengan Tuhan itu sentiasa. Ya, tak lepas. Habis. Ketika itu bersamaanlah atas engkau bercampur dengan makhluk atau jauh padanya. Orang peringkat ni dicampur makhluk tak ada hal, dia tak campur pun tak ada hal. Sebab apa? Dia pun dalam datang mungkin tak kuat. Dalam sudah kemas entah. Duduk mana dia tak berubah. Kalau dalam nahu dipanggil apa? Kalau kaji menahu, ini lebay mabni lagi. Dia tak nak jadi lebay mu'rab, tu lebay mu'rab. Mu'rab diikut amin. Amin nasab masuk di nasab, amin jazam di jazam. Kan dia bertukar. Dia bagi atas dia bagi bawah. Ya. Ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Tadi dan din pula dah. Ya, dia berubah. Dia tak nak. Ra'aitul fata, maratu bil fata. Fata dia berubah, dia tak berubah. Masuk amil apa dia tetap itu. Maknanya makrifat ditetap dengan Allah Ta'ala. Walau apa keadaan dia duduk pun dia tamkin. Sebab dia mabni. Jangan jadi lebih mu'rab. Mu'rab dia berubah. Dia mabni tetap. Allah istiqamah. Istiqamah apa? Istiqamah besar. Ruhani dia istiqamah. Ya, tu kata istiqamah tu sebesar-besar karamah. Kan? Al istiqamah khairun min alfil karamah. Istiqamah tu lebih besar, lebih tinggi darjat daripada 1000 karamat. Karamat luar. Boleh terbang atas udara, boleh berjalan atas air. Itu tak besar. Dia besar tu istiqamah dia dengan Tuhan. Hati dia sentiasa tak putus dengan Tuhan. Syuhud dengan Tuhan. Itu istiqamah betul. Ya, nanti yang paling tinggi sekali lah. Kemudian semua kalau Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Inna khairan kullahu. Alhamdulillah. Yeah.